Kawah gergasi Chicxulub yang tersembunyi di bawah semenanjung Yucatan. Pukulan berganda. Gunung berapi dan asteroid. Kini saintis percaya asteroid itu bukan satu-satunya penyebab. Planet kita sebenarnya sudah berada dalam krisis ekologi. Beratus-ratus ribu tahun sebelum hentaman, paras laut telah turun hampir 200 meter, memusnahkan banyak habitat pantai. Pada masa yang sama, kawasan yang kini dikenali sebagai India mengalami letusan gunung berapi raksasa. Rekahan bumi mengeluarkan lahar yang menutupi berjuta-juta kilometer persegi. Letusan itu melepaskan gas toksik selama bertahun-tahun, menyebabkan penyejukan mendadak, hujan asid, dan perubahan iklim. Alam semula jadi sudah lemah. Kemudian datang pukulan terakhir dari angkasa. Dari angkasa lepas, serpihan sebuah planet purba berdiameter sekitar 10 hingga 15 km meluruh ke arah bumi. Jika dibandingkan dengan sais bumi, ia hanyalah seperti sebutir pasir pada sebiji bola sepak. Tetapi butir pasir itu bergerak pada kelajuan 72.000 km sejam. Asteroid memasuki atmosfer pada sudut kira-kira 60 derajat, sudut yang hampir paling merosakkan. Udara di hadapannya menjadi lebih panas daripada permukaan matahari. Dinosaurus dalam lingkungan beribu-ribu kilometer menjadi buta akibat cahaya yang amat terang sebelum asteroid itu pun menyentuh permukaan bumi. Hentaman berlaku di kawasan Laut Cetek di Teluk Meksiko modern. Dan inilah yang menjadikannya begitu dahsyat. Jika asteroid jatuh ke laut dalam, air akan menyerap sebagian tenaga hentaman. Jika ia menghentam batu granit, kebanyakannya hanya menghasilkan debu. Sebaliknya, ia menghentam lapisan batu kapur dan gipsum, sejenis bom kimia. Letupan itu mempunyai tenaga melebihi 1 bilion bom atom. Asteroid bersama berbilion tan batuan bumi terus mengewap. Kerak bumi melengkung sehingga kira-kira 20 km ke bawah, membentuk kawah Chicxulub. Gelombang kejutan mengelilingi planet beberapa kali, mencetuskan gempa bumi yang cukup kuat untuk menggerakkan plat tektonik dan menghasilkan mega tsunami setinggi bangunan pencakar langit. Bermulanya kegelapan besar mimpi ngeri sebenar, bermula beberapa jam kemudian, batu-batu yang dipanaskan sehingga membara dan tercampak ke angkasa mulai jatuh semula ke bumi. Ketika memasuki atmosfera, ia memanaskan udara sehingga seluruh planet menjadi seperti ketuar gergasi. Kebakaran besar berlaku di seluruh dunia. Namun pembunuh sebenar bukanlah api, ia ialah sulfur. Berbilion tan gipsum yang tersejat bertukar menjadi aerosol sulfur. Bersama jelaga daripada kebakaran dan debu, ia memenuhi stratosfera lalu menutup cahaya matahari sepenuhnya. Bumi tenggelam dalam kegelapan. Tanpa cahaya matahari, tindak balas berantai yang membawa maut pun bermula. Di lautan, fitoplankton mati terlebih dahulu. Apabila asas rantai makanan lenyap, seluruh ekosistem laut runtuh. Plesiosaur dan mosasaur gergasi turut pupus. Hanya haiwan dasar laut dan pemakan bangkai, termasuk nenek moyang buaya, berjaya bertahan. Di daratan kisah yang sama berulang. Apabila tumbuhan mati, dinosaur herbivore gergasi kehilangan sumber makanan. Selepas itu, pemangsa besar seperti Tyrannosaurus juga mati akibat kelaparan. Dinosaur pemangsa kecil sebenarnya mempunyai peluang untuk hidup, tetapi mereka gagal bersaing dalam dunia baharu yang lebih sejuk. Mereka tidak mempunyai darah panas untuk mengekalkan suhu badan dan tidak mempunyai sayap untuk berhijrah. Apabila awan akhirnya beransur hilang beberapa tahun kemudian, matahari menyinari dunia yang sama sekali berbeza. Mamalia dan burung juga hampir pupus, sehingga 90% spesies mereka lenyap. Tetapi mereka yang terselamat di dalam liang dan tempat pelindungan memperoleh hadiah terbesar. Sebuah planet tanpa pesaing besar. Hanya dalam kira-kira 100.000 tahun, mamalia mulai membesar dengan cepat dan memenuhi hampir semua ceruk ekologi. Ikan bertulang menguasai lautan. Burung keturunan dinosaurus